Saya antara wanita yang pertama yang naik sebagai operator RTG. Gayat tu asal memang gayat tapi boleh atasi. Masa saya belayar, dari situ saya mula tertarik untuk menjadi pilot. Saya tak tahulah yang saya akan menjadi perempuan pertama Malaysia yang akan menjadi marine pilot. Payah nak cari, tapi dia sedap lah. Kena hari-hari, kena mari. Kuih dangan ni dia kuih tradisional. Kira zaman tok nenek kita dululah. Dari jauh kelihatan banyak kapal berlabuh di dermaga. Barisan kren tinggi lampai juga sudah bersedia untuk memunggah kontena kargo ke dalam kapal. Pastinya tugas mengendali jentera berat sebegitu dilakukan kaum Adam yang lebih kuat fizikal dan mental. Namun jangan pula terpana sekiranya melihat hawa yang mengemudi. Nurul Farhana Madani antara kaum hawa berjiwa kental. Sudah 2 tahun anak sulung dari 4 beradik ini menjadi operator kren setinggi 16 meter dinamakan Electrified Rubber Tire Gantry ERTG. Asalnya saya bekerja dekat sini untuk cari pengalaman lain selain daripada apa yang saya pernah bekerja sebelum ni. Dan alhamdulillah serasi. Dan saya dah bekerja dekat sini hampir 5 tahun. Nyata pilihannya tepat. Farhana tidak pernah menyesal, malah bertambah semangat menceburi bidang baharu yang tidak pernah terjangkau di fikiran. Selepas tamat sijil pelajaran Malaysia SPM, wanita 36 tahun ini mengikut jejak langkah ibu bapanya menggalas tugas sebagai guru. Bagaimanapun, peluang bekerja di terminal kontena terbesar Malaysia tidak dapat ditolak. Saya minat bidang-bidang yang lasak sebab lagi satu saya salah seorang daripada anggota wataniah dekat PTP. Kerja ni memang kena sangat dengan jiwa saya. Lagi satu saya suka benda yang mencabar, saya suka benda yang baru. Sebab sebelum ni saya cikgu, tiba-tiba boleh masuk dalam bidang pelabuhan ni jadi satu anjakan yang besar lah, betul tak? Sebab dia berlainan bidang. Setiap hari di dalam ruang kabin inilah Farhana menjalankan tugas. 8 jam mengangkat kontena untuk dialihkan pada atau dari trailer digelar prime mover. Dan dari kabin tergantung itu, operator kren boleh melihat dengan jelas kontena yang diangkat menerusi gelas lutsina pada kabin. Jika anda penghidap akrofobia, mungkin pekerjaan ini tidak sesuai untuk anda. Sebelum kami diberi peluang untuk naik ini, pihak training akan bagi kami latihan ataupun test lah untuk tahu gayat ke tak. Sebab kalau gayat yang terlampau, dia takkan teruskan lah. Maksudnya alhamdulillah saya gayat tu asal memang gayat tapi boleh atasi. Saya mulakan kerjaya saya di sini sebagai pemandu prime mover pada tahun 2017. Start daripada prime mover, saya naik dalam tempoh 2 tahun macam tu. Saya diberi peluang untuk naik sebagai kerani kapal lah. Kalau dalam bahasa Inggeris orang panggil Q Crane Club. Dan setahun selepas tu saya diberi peluang lagi untuk naik lagi dalam kerjaya sebagai operator RTG. Selaku pemandu trailer 16 tayar, tugas Farhana mengangkut kontena dari ruang penyimpanan ke kapal kargo atau sebaliknya. Bukan calang-calang wanita berani memandu kenderaan berat dan panjang. Tidak mudah jika tidak yakin kemampuan diri. Dari segi perkembangan karier, saya antara wanita terawal yang bawa prime mover. Saya antara wanita terawal yang jadi kerani kapal dan saya antara wanita yang pertama yang naik sebagai operator RTG. Awal permulaan karier saya di sini mendapat
Dia bukan tentangan tetapi macam kurang bersetuju sebab kerja yang saya ceburi ni satu bidang yang dikuasai oleh lelaki dan kerjanya agak berat. Kasarlah senang kata. Tapi alhamdulillah saya buktikan dan sampai sekarang alhamdulillah dapat sokongan penuh daripada keluarga. Saban tahun, lebih 10,000 pergerakan keluar masuk kapal ke sini dan sekaligus membuatkan tempat ini tersenarai dalam 15 pelabuhan paling sibuk dunia. Dalam memastikan operasi berjalan lancar tanpa sebarang insiden, Malim Pelabuhan individu terpenting di dalam arena ini. Satu boleh tak tahan? Tolong tahan. 82 terikat? 82 terikat je. 82 pun ikat 4 tu je. 82. Nanti 82 kita berkaki dengan 82. Sebentar lagi, kapal kargo sebesar 3 kali ganda padang bola ini akan keluar berlayar setelah 2 hari berlabuh. Kapten Nurul Erin Muhammad Yusof bertindak sebagai malim, membantu mengemudi kapal keluar dari dermaga. Erin mula berkecimpung di dalam maritim ketika melanjutkan pelajaran di Akademi Laut Malaysia, Alam, Melaka. Sebaik tamat pengajian, anak sulung dari dua beradik ini memulakan kerjayanya dengan berlayar mengikut kapal antarabangsa selama 4 tahun. Di sini kita ada tanggungjawab yang sepenuhnya lah ke atas kapal tersebut sendiri. Semasa saya berlayar, saya still ada lagi saya punya superior di atas saya, kapten. Tapi bila saya di sini, saya memegang tanggungjawab yang sepenuhnya kepada atas kapal tu dengan bantuan kapten kapal itu sendirilah. Masa saya berlayar, saya juga berjumpa dengan marine pilot di seluruh dunia lah. Jadi dari situ saya mula tertarik untuk menjadi pilot. Tapi saya tak tahulah yang saya akan menjadi perempuan pertama di Malaysia yang akan menjadi marine pilot lah. 82 berhenti. Okay, masa kita nak berlayar nanti apa yang Erin perlu perhatikan lah masa nak bawa keluar kapal? First of all kita kena pastikan kita punya tali semua dah on board, dah naik atas kapal supaya tak ada yang tertinggal ataupun melekat di fender kita. Selepas itu saya kena pastikan bahawa kapal tu dia keluar dengan sejajar dengan wharf lah. So dia kena lurus macam yes, ni betul, lah. parallel. Jangan salah satu depan atau belakang, jangan cepat daripada salah satu lah. Apa jadi kalau sekiranya macam salah satu macam ada yang macam ni, apa akan terjadi? So possibility untuk kapal untuk langgar keren ataupun langgar dengan kita punya wharf adalah tinggi lah. Jadi sebab tu kita kena pastikan dia parallel, sejajar dengan wharf dan after mungkin 100 meter baru kita start pusingkan kapal 180 degree. Right now there's no inbound or outbound traffic, Captain. Saat kritikal apabila kapal hendak ditunda keluar dari dermaga. Penelitian perlu dilakukan pada setiap sudut pandangan. Sekiranya tersilap percaturan, risiko kemalangan amat tinggi dan boleh membahayakan individu sekeliling. Cabaran dia adalah masa kita tarik kapal 90 degree dan kita pusingkan dia. Kapal bila kita longsatkan dia akan keluar dari tempat yang sama dia masuk. So bila kapal dah masuk macam gini, dia akan keluar 180 ke belakang. So jadi kapal tu kita akan pusingkan dia 180 degree dan menuju keluar lah. Cabaran dia masa kita pusingkan kapal, kadang-kadang ada kapal masuk. Jadi kita kena bahagikan kita punya channel tu kepada dua kapal lah, make sure kapal yang berlayar dan kapal yang masuk tidak bertembung lah. Jam hampir menunjukkan pukul 6 petang. 2 hari lalu, kapal gergasi yang dipenuhi lebih 20,000 kontena berisi pelbagai barangan tiba di Johor Bahru sekitar jam 7 pagi. Last line dari 1700 berat keluar westbound. Okay, thank you. Steady. Destinasi seterusnya menghala ke Eropah.
Semasa hendak membawa keluar kapal daripada pelabuhan yang mengambil masa 30 hingga 40 minit untuk membuat pusingan U, dan dalam tempoh itu Kapten Erin akan berhubung dengan operator di dalam bot tunda, dan difahamkan bot tunda yang digunakan di pelabuhan Tanjung Pelepas ini adalah bot tunda yang terhebat di Asia Tenggara yang hanya digunakan di sini, dan difahamkan kuasa yang dimiliki oleh bot tunda ini adalah sehingga 16,000 kuasa kuda yang boleh menarik beban sehingga lebih 200,000 tan kapal. Masa pilot information exchange, so kapten kapal akan bagi tahu saya, okey, kapal ni berapa kedalaman dia, dia punya berat berapa, dia punya bawah trasa dia berapa. Info-info yang diperlukan untuk saya Master akan beritahu kepada saya, dan saya juga akan inform kepada Master tentang arus, tentang weather, tentang trafik, macam itulah. Selalunya bila angin lebih daripada 25 knots, kita tak akan bawa kapal keluar. Kita akan stopkan operation tu sampailah angin dah turun bawah 25 knots, baru kita akan start mulakan operation untuk bawa kapal keluar ataupun masuk. Cuaca hari ini sangat baik dan tidak menjejaskan perjalanan kapal. Berbeza dengan hari semalam, hujan lebat sepanjang hari. Steady. Yes, tell me, Chip. Steady. Steady. So selalunya dekat lepas boya 1-2 ni adalah penanda untuk kita start menurunkan speed kita, untuk kita turun ke pilot boat lah. Sebab kalau speed laju pun kita tak boleh, pilot boat tak boleh nak merapat ke kapal besar lah. Jadi kita kena turunkan speed kita untuk bagi laluan kepada pilot boat kita nak merapat, dan kita pun boleh turun dengan selamat. Sebaik melepasi boya penanda pertama, bot pilot, bot yang menghantar serta menjemput malim, sudah bergerak menuju ke kapal kami. Setelah lebih 1 jam berada di dalam kapal yang dinobat antara kapal terbesar dunia, Kapten Erin dan kru penggambaran perlu bertukar ke bot kecil untuk pulang ke darat. Kalau kita lambatkan keluar daripada kapal, apa akan terjadi? Selalunya kita akan stop enjin kapal tu and drifting supaya kita tak akan bawa kapal ni keluar daripada kita punya port limit lah. Sebab bila saya dibawa keluar dari port limit, saya tak ada kuasa dah. So saya akan seboleh-bolehnya berhentikan kapal ni di dalam port limit dan tunggu pilot boat untuk sampai ambil saya lah. Beroperasi 24 jam tanpa henti, dermaga dan lapangan penyimpanan kontena dilimpahi cahaya neon. Pada ketika ini, pekerja shift malam sudah mula mengambil alih tugas rakan-rakan sedari jam 7 malam. Bukan sahaja bahagian operasi, malah staf teknikal turut bersiap siaga menerima sebarang panggilan sekiranya berlaku sebarang masalah pada jentera. Malam ini, jurutera Reliability, Sharmin Amira Azmi dan pasukannya bekerjasama dengan Nurul Farhana Madani dalam membuat pemeriksaan berkala kren ERTG. 11 bulan bertapak di Tanjung Pelepas, graduan dari luar negara ini menyahut cabaran sebagai jurutera wanita muda golongan minoriti di sini. Sebagai jurutera reliability ni, kita akan buat kondisi berdasarkan pemerhatian, di mana kita akan cek vibrasi analisis, ultrasound analisis dan juga thermal analisis. So kita akan downkan RTG tu dan investigate sebelum apa-apa masalah, sebelum masalah yang lagi besar timbul. So ini minyak yang kita orang dah ambil dekat gearbox punya hoisting. Selepas ni kami akan bawa minyak ni ke makmal kami untuk analisis. So, lepas ni kita boleh sambung buat ultrasound analysis. Let's go.
So sekarang kita akan buat analisis ultrasound untuk check ada abnormality sound tak dekat gearbox waktu operation tengah berjalan. Okay, fight up and down. Okey. Ketika kren diselenggara, operator ERTG seperti Farhana bertanggungjawab untuk menggerakkan komponen jentera. Pemeriksaan dilakukan secara berkala bagi memastikan jentera berfungsi secara optimum. Salah satu cabaran yang saya hadapi ialah macam mana saya nak aplikasikan apa yang saya belajar di kapal terbang dan di port yang sekarang ni ada key crane, RTG dan juga ME, mobile equipments. Tapi apa yang saya dapat ialah asas fundamental of engineering tu masih sama. Walaupun dia berbeza equipment tapi asas engineering masih sama. So cabaran saya untuk saya applykan apa yang saya belajar di kapal terbang dan di equipment jentera di crane. Baiklah, terima kasih Farhana. Terima kasih Technical. So daripada analisis yang kita orang dah dapat, condition gearbox adalah dalam keadaan yang baik dan boleh dioperasi. So apabila saya berjaya membuat satu projek sebagai yang engineer and seorang perempuan, saya rasa sangat ber-establish. Saya rasa impian saya di mana saya berada, saya nak tinggalkan kesan dan nama. So that orang tahu, oh saya Sharmin, budak Real PT ni. Jentera ERTG adalah jentera kedua tertinggi yang terdapat di dalam lapangan kontena ini, iaitu setinggi bangunan 4 tingkat, dan kalau kita lihat di sebelah kanan saya, ia adalah jentera paling tinggi di sini iaitu key crane. Ketinggian dia mencecah sehingga 10 tingkat bangunan. Dan kedua-dua jentera ini adalah jentera-jentera penting yang perlu ada di dalam kawasan lapangan pelabuhan ini untuk operasi pengangkutan kontena. Sekiranya terdapat sebarang permasalahan ataupun breakdown pada kedua-dua jentera ini akan menyebabkan operasi terkendala dan mengakibatkan kerugian yang tinggi di dalam kawasan pelabuhan. Hari ini, shift Farhana bermula jam 7 pagi. Untuk tiba ke kabin ERTG, Farhana perlu memanjat tangga setinggi lebih 10 meter setiap hari. Justru, daya tahan badan perlu kuat dan fit. Menaiki tangga setinggi ini sebanyak 2 kali setiap hari adalah perkara yang amat mencabar. Tambahan pula jika cuaca panas atau hujan lebat. Bekerja dekat pelabuhan ni, aspek yang utama ialah keselamatan lah. Terutamanya dekat tempat tinggi, contoh RTG, crane. Jadi apa-apa yang kita buat, kena perhatikan sekeliling kita, kena selamat lah. Contoh macam saya nak gantry keluar ataupun masuk, saya kena pastikan keadaan saya selamat. Tak ada PM yang lori yang lalu lalang, tak ada orang yang lalu lalang di bawah atau kereta dan sebagainya. Sepanjang 5 tahun sebagai petugas pelabuhan, Farhana belum pernah mengalami sebarang kecederaan ketika bekerja. Cuai seketika, padah mendatang. Isu keselamatan amat dititik berat. Kecekapan pasukan sekerja memberi respon kepada setiap permasalahan juga antara faktor risiko kemalangan dapat diminimalkan. Jika berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini seperti kontena terjatuh atas kelalaian operator, perkara sebegitu boleh mendatangkan kehilangan nyawa. Sebab sesuatu kontena tu walaupun dia kosong, tak ada isi, dia tetap berat dan berbahaya. Saya bangga sebab sekarang makin lama daripada start tahun saya bawa sampai ke tahun ni yang sekarang ni, makin lama makin ramai perempuan berminat dengan bidang kerja yang orang fikir mostly lelaki yang kuasai, betul. Okey, bila perempuan makin ramai maksudnya kita ada tempat lah dekat tempat lelaki. Maksudnya kita boleh buat kerja lelaki sebenarnya. Tujuh pagi.
Sebentar lagi, bot malim atau pilot boat akan berlepas menuju ke kapal yang akan dibawa masuk ke dermaga. Setiap kapal yang tiba akan menunggu di kawasan Pelabuhan Jangkar di laluan antarabangsa kira-kira 10 km dari stesen Tanjung Pelepas. Kapten Erin Muhammad Yusof perlu bersedia setengah jam sebelum berlepas. Menaiki Sri Kejora, Kapten Erin Muhammad Yusof perlu berada di atas kapal kargo sebelum jam 8 pagi. Kita kerja 24 hours tak kira cuaca macam mana. So kadang-kadang dekat dalam tak hujan, tapi bila sampai kat luar laut tiba-tiba hujan lebat. Kadang-kadang sampai tak nampak depan kapal langsung. Selepas ini, Kapten Erin akan mengambil alih tugas pemanduan masuk ke dermaga. Kedua-dua tugasan membawa masuk dan keluar kapal mempunyai cabaran tersendiri. Sehingga kini, hanya 2 orang wanita sahaja berjaya memegang jawatan Malim Pelabuhan. Erin adalah yang pertama. Kapten Erin, hari ini awak dijangka membawa kapal yang quite heavy. I hope you can bring her along from side safely. Saya boleh hantar tiket tersebut ya. Okey, terima kasih. Job order. Okay, please proceed and do it safely. Alright, thank you. Mula menjalankan tugas di Jabatan Perkhidmatan Marin sejak 4 tahun lalu, banyak memberi peluang kepada Erin untuk mengembangkan portfolio di dalam industri maritim. Salah satu cabaran yang marine pilot yang paling dahsyat ialah untuk masa kita ni marine pilot untuk naik ke atas kapal dan juga turun di atas kapal. Sebab kita naik atas kapal tu kadang-kadang di tengah-tengah laut. Kadang-kadang cuaca buruk, arus tinggi. Pilot boat pula bila merapat kadang-kadang tak boleh merapat terus, kena naik turun kan. Diorang tu dah dekat goyang satu? Baru dah goyang satu. Okay. Very close PTP control morning. So, habis kapal pun dah terus. Jadi masa tu kena betul-betul extra cautious lah. Masa naik kapal tu, make sure bila boat tu dia dekat atas baru kita panjat. Sebab kalau boat tu dekat bawah baru kita panjat. So bila kita di atas tangga tu, takut pilot boat akan hentam kita pula bila dia dekat atas kan. Jadi itu salah satu cabaran sebagai marine pilot. Kapal sudah memasuki kawasan dermaga. Laluan semakin sempit. Had kelajuan dibenarkan hanya 8 knot sahaja. Pada ketika ini, kedalaman laut juga semakin cetek. Sementara itu, mooring gang berpakaian warna oranye sudah bersedia. Mereka individu penting menyambut dan mengikat tali kapal pada tambatan agar tidak dihanyut arus. Jadi selepas itu kapal dia daripada luar dia dengan speed, dengan kelajuan yang tinggi. So bila kita masuk daripada kita punya kawasan, kita kena slow downkan dia. Kita kena turunkan dia punya speed dan bawa berhati-hatilah untuk dia merapat ke pelabuhan. Bila dia terkeluar daripada alur tu, dia akan terkandas di situ. So itu yang kita tak nak lah, sebab bila dia terkandas dia akan mengganggu operasi kita yang lain. Kapal dia susah untuk berhenti. Dia still, kalau kita stopkan enjin dia still ada momentum ke depan. Jadi masa tu kita kena gunakan kita punya kepakaran lah untuk tahu bila masa kita kena stop enjin, bila masa kita kena bagi enjin mundur. Jadi enjin mundur tu bila kita bagi, semua kapal bertindak lain. Kapal tanker bertindak lain, kapal kontainer dia bertindak lain, kapal arang batu bertindak lain. So kita sebagai pilot ni kita kena tahu tak semua kapal bertindak dalam keadaan yang sama. Kadang-kadang bila kapal tu kita bagi enjin mundur, dia punya haluan pergi ke kanan. Ada setengah kapal kita bagi enjin mundur, dia haluannya pergi ke kiri. Jadi kita tak boleh terlalu rapat juga dengan wharf dan juga tak boleh terlalu tengah ke dalam channel tu lah.
Menyandang status wanita pertama dilantik sebagai Malim Pelabuhan, ia suatu yang tidak disangka-sangka. Pada mulanya saya berasa nervous jugalah untuk pegang title menjadi wanita pertama menjadi Malim di Pelabuhan Malaysia kan. Tapi bila dah lama-lama tu rasa banggalah sebab saya boleh bagi laluan kepada junior-junior saya. Saya membuktikan bahawa kita perempuan pun boleh juga buat kerja-kerja macam ni and bagi laluan kepada junior-junior saya untuk mengikuti saya punya langkah lah. Kalau kita minat sesuatu tu, tak kira pun kita jantina kita kena pursue kita punya minat tu. Kita kena yakinlah kita boleh buat and kuat semangat, kuatkan fizikal kita dan jangan dengar apa yang orang lain cakap lah. Yakinlah bahawa kaum hawa juga istimewa, mampu seiring bergandingan mencapai impian. Biar dipandang serong, asal tahu kemampuan diri. Farhana, Erin dan Sharmin antara wanita yang boleh dibanggakan. Semangat bersaing, berjiwa kental dalam mengejar impian masing-masing, mampu menyalakan bara. Mereka adalah segelintir dari 8% kaum wanita di Malaysia yang mampu menjadi warga pelabuhan. Jangan dipeduli kata-kata hina. Pujilah diri, bangkit menjadi puteri perkasa. Kak Poh buat kuih dangai ni kira warisan daripada Tok. Tok, lepas tu turun dekat Mak sampai dekat Kak Poh. Sekarang ni dah 4 generasi lah. Buatlah kuih dangai ni, jangan ubah resepi, ikut Mak. Duduklah kat mana pun, insya-Allah hang boleh hidup. Pulau Mutiara Timur. Terkenal sebagai syurga makanan, Pulau Pinang menarik lebih 6 juta pelancong dalam dan luar negara saban tahun. Misi majalah 3 minggu ini mencari kulineri istimewa jarang jumpa yang hampir dilupakan. Pencarian kami di mana lagi kalau bukan pasar malam. Di bawah payung kecil melindungi mereka dari panas dan hujan, peniaga riuh dengan tawaran makanan jalanan bagai hamparan selera yang menghidupkan semua deria. Gerai di hujung jalan menarik perhatian kami. Kuih dangai, resepi tradisi utara. Dangai warisan ibunda, antara peniaga akhir di Pulau Pinang yang masih setia mempertahankan hidangan pembuka selera waktu dahulu. Dangai ni kira makanan utara lah. Dia memang sempoi dalam antara Penang punya makanan. Kira orang kata makanan yang paling sedap. Ini kuih yang saya biasa beli sama dia. Sempoi sangkal. Sempoi saja. Makan satu tengok orang sedap baru saya beli. Payah nak cari, tapi dia sedap lah. Kena hari-hari kena mari. Kalau dia buka, kena mari sini beli. Bahan asas untuk menghasilkan kuih dangai adalah ringkas. Parutan kelapa kemantan, garam, tepung pulut dan gula. Adonannya kemudian diterapkan ke dalam loyang sebelum dibakar hingga kuning keperangan. Ringkas namun memerlukan ketelitian bagi memastikan kuih kekal lembut dan lemak manis, bukannya keras mahupun pecah berderai. Kuih dangai ni sedia maklumlah kan, dia kuih tradisional. Kira zaman tok nenek kita dululah. Jadi Kak Poh buat kuih dangai ni kira warisan daripada Tok. Tok, lepas tu turun dekat Mak sampai dekat Kak Poh. Sekarang ni dah 4 generasi lah. Jadi bila fikir-fikir balik, Mak kata buatlah kuih dangai ni, jangan ubah resepi, ikut Mak. Duduklah kat mana pun, insya-Allah hang boleh hidup. Dia cakap macam tu. Mai dangai. Mai dangai warisan ibunda mah. Belum cuba, belum tahu ah.
Jauh dari hiruk pikuk metropolitan, kediaman Sharifah di Kubang Ulu Peranti di Bukit Mertajam menjadi tapak operasi kuih dangai yang telah diusahakan sejak 1996. Perusahaan kecil mereka memerlukan hingga 200 biji kelapa setiap hari untuk memenuhi permintaan di pasar malam sekitar Pulau Pinang, Kulim dan Sungai Petani. Sharifah kini dibantu anak dan menantu. Namun, perniagaan yang dijalankan ibu kepada 12 orang anak ini tidak serancak hari ini. Adat membesarkan anak, Sharifah tidak mampu menghasilkan kuih dalam bilangan besar. Sehari hanya 30 biji. Setiap satu dijual dengan harga 30 sen. Biarpun dalam kesusahan, Sharifah gigih meneruskan hidup. Antara peristiwa gelap yang segar dalam ingatannya, berniaga dalam pantang, bayinya menyusu air gula dan teh pengganti susu badan serta menelan tumahan ramai. Dia patahlah kata kita nak pinjam duit. Memang muka kita ni muka Kak Poh pinjam duit lah. Semua orang tahu, kawan-kawan, adik-beradik semua tahu Kak Poh memang kami memang di kalangan asnaf lah. Kami memang sangat-sangat susah dan semua tahulah kata kami ni orang susah. Asyik terima zakat, lepas tu asyik minta tolong orang. Pinjam sana, pinjam sini. Kira kehidupan sangat-sangat sedih lah. Kan? Dia malam-malam tengok je nombor telefon siapa yang aku boleh minta tolong. Kan? Kering pengayuh di tangan, kering wang di pinggang. Sharifah terpaksa mengenepikan kehendak diri demi keluarga. Namun, keperluan asas masih tidak mampu ditanggung. Tahun demi tahun, kedaifan mereka bagai mimpi ngeri yang tiada penghujung. Desakan hidup akhirnya menyebabkan Sharifah terperangkap dalam jerat hutang sindiket pemberi pinjam wang tidak berlesen dikenali sebagai Along. Tapi itu yang jadi kita lagi hidup kita terhimpit sebab Along kita pinjam 1,000, kita hanyalah dapat 700. Bayaran 1,800. Ini pengalaman Kak Poh. Berbelah tahun Kak Poh ambil Along. Kenapa kena macam tu Kak Poh? Sebab nak pergi cari tak mana duit. Siapa yang sanggup bagi? Waktu tu siapa yang sanggup bagi? Waktu kita susah tu, adik-beradik kita pun ada kehidupan ni Poh. Kawan-kawan pun tak larat nak bagi dah duit. Tawakal dengan rezeki resepi dangai turun-temurun. Anak-anak Sharifah berusia antara 8 dan 29 tahun kini banyak membantu, umpama tentera berjuang untuk bebas dari cengkaman kemiskinan. Rutin harian masih sama. Tempahan dihantar pada tengah hari sebelum membuka gerai pasar malam. Bezanya, beban yang dahulunya dipikul seorang diri, kini ringan dijinjing ramai. Anggap jelah ni satu perjuangan untuk nak besarkan anak-anak. Dan dalam perjuangan tu pasti ada pengorbanan. Dan yang terkorban itulah asam garam dalam kehidupan. Dan kesusahan yang lampau lah membuatkan Kak Poh, anak-anak, kami bersemangat. Tak kenal erti penat. Mereka bekerja lebih 12 jam setiap hari, 7 hari seminggu. Namun, dangai warisan ibunda masih tidak meraih keuntungan. Memetik ayat terakhir surah Al-Baqarah, Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan apa yang terdaya olehnya. Sedang dunia dikejutkan oleh pandemik COVID-19 pada tahun 2020, siapa sangka ia menjadi titik perubahan hidup Sharifah sekeluarga. Temu janji rutin di Zakat Pulau Pinang untuk bantuan persekolahan anaknya melakar detik bersejarah. Sejak Kak Poh kan selalu anak-anak ramai kan. Jadi Kak Poh layak mohon bantuan zakat untuk anak sekolah. Satu hari, cashier tu yang jaga dekat kaunter tu dia kata, Kak anak kau ramai ni, kau kerja apa? Kau tak kerja, kau buat kuih je, sikit-sikit je. Kak ada SSM? Ada. Kau boleh mohon zakat untuk perniagaan. Ada ke zakat untuk perniagaan? Masya Allah Kak, memang ada lah sangat. Kenapa Kak tak mohon? Di situlah titik permulaan perubahan kehidupan Kak Poh. Alhamdulillah. Pastikanlah dia nak bagi elok ni. Stiker-stiker ni kena buang dengan pihak. Tahu, dengan pihak kosong ni tak elok. Nah, okey. Okey dah. Baik. Mu nak tengok orang salah. Mu nak pergi tengok tempat satu lagi. Kat mana dia, nah? Apa kerja dia lah. Apa-apa kau? Baik, Mak. Okey. Bye. Assalamualaikum.
Peluang yang disangka tidak pernah wujud, kini terbentang luas buat Sharifah. Selain menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan, misi Zakat Pulau Pinang termasuk memutuskan rantai kemiskinan. Dengan konsep seperti usahawan asnaf fisabilillah, mereka yang berkongsi nasib seperti Sharifah bukan sahaja dipimpin celik niaga, malah terbukti mampu mengubah hidup mereka dari penerima kepada penyumbang zakat. Inisiatif Skim Fisabilillah Zakat Pulau Pinang dilancarkan pada tahun 2020 bagi memastikan usahawan asnaf bukan sahaja menerima insentif kewangan, malah pelbagai kursus termasuk forensik serta pemasaran perniagaan. Walaupun setelah melepasi garisan kemiskinan, skim ini membolehkan Zakat Pulau Pinang yang diterajui Ketua Pegawai Eksekutif Dato' Amran Hazali terus membantu peserta menyerlahkan potensi produk mereka. Sejak dilancarkan, Zakat Pulau Pinang masih giat turun padang untuk mencari usahawan berpotensi tinggi seperti Sharifah. Kini ibu ini bukan sahaja mampu keluar dari jerat hutang, malah dalam masa setahun, Sharifah mampu mengoperasikan 6 gerai di pasar malam setiap hari. Zakat Pulau Pinang berhasrat melatih usahawan hingga mereka mampu menyumbang zakat untuk membantu golongan lain. Ilmu dan bantuan ini tidak terhad kepada pemilik perniagaan sahaja. Waris turut menyertai kursus yang lebih teknikal untuk menjamin model perniagaan produktif dan mampan. Walaupun diteruskan oleh anak-anak, dangai warisan ibunda tetap terkenal di Pulau Pinang, hasil penat lelah Sharifah. Pihak Zakat Pulau Pinang ni macam itulah dia buat. Bukan kat pos orang, banyak lagi, ramai lagi yang dia bantu. Yang daripada asnaf jadi sebagai pembayar zakat. Kak Pa pun dah setahun dah kot bayar zakat. Alhamdulillah, seronok. Rasa macam bila bayar zakat tu, masya-Allah. Awak seronok sangat ah. Awak seronok sangat. Dia rasa macam ni. Bila nak bayar zakat ni? Nak pi. Kan kita nak pi bayar zakat, kita seronok. Rupanya itulah Islam. Allah letakkan orang kesucian hati kita. Bila kita bayar zakat, kita jadi seronok. Sekian lama mempertahankan resepi tradisi demi sesuap nasi, peluang tiba sekelip mata tidak disia-siakan. Jaminan rezeki hak milik Allah, didokong keberkatan zakat yang tiada sangkalan. Berlandaskan kata semboyan, amanah ummah dijaga, hak asnaf dibela. Kisah Sharifah menjadi bukti keprihatinan dan inovasi Zakat Pulau Pinang mengukuhkan ekonomi umat Islam kini dan selamanya.